Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Boleh nampak tak? Ada cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Apa yang awak nampak? Tuas. Tuas okey. So hari ni kita akan masuk bahagian dalam daya ni, kita akan belajar tajuk tuas. Okey. Mungkin tuas ni perkataan yang mungkin awak tak pernah guna, atau kalau awak pernah guna pun mungkin tak faham sebenar maksud bagi tuas. Okey, so hari ni kita akan bincang tentang tuas, okey, ataupun kataan tu memberi maksud misi ringkas. Okey, jom kita tengok apakah bahagian-bahagian dalam tuas. Okey, sekejap cikgu admit kawan awak masuk dulu. Terima kasih semua sekali yang masuk awal. Danisha Sri, okey. Kepada yang baru masuk hari ni kita akan belajar tajuk tuas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tuas ialah tuas ni adalah palang yang berputar pada satu titik. Okey, dia berputar pada satu titik yang tetap. Okey. Bila kita kata tetap, maksudnya ialah dia dah ada dia punya fulcrum dia. Okey, tuas terdiri daripada 3 bahagian. Jom kita tengok bahagian-bahagian dia. Yang pertama kita panggil dia daya daya. Yang kedua ialah bukan daya. Ni yang belah kiri, kita tengok yang belah kiri dulu lah. Yang pertama fulcrum, yang kedua beban, dan yang ketiga daya. Apa dia fulcrum? Fulcrum ni adalah bahagian titik tengah lah. Okey, ataupun titik sokongan yang tetap. Jadi kalau kita letakkan sesuatu objek kat bawah ni, kemudian dia boleh berputar-putar ataupun naik atas turun bawah. So fulcrum ni jadi macam titik lah. Titik kat mana dia mula nak jongkit ke, nak naik ke apa ke, di titik ni. So titik ni kita panggil dia fulcrum. Okay, sebutan dia fulcrum boleh, fulcrum boleh, fulcrum tak pernah dengar lagi lah, tak tahulah. Tapi cikgu sebut fulcrum lah. Okay. Yang kedua adalah beban. Beban tu adalah banyak mana berat objek yang kita letak. Okey, berat mana objek yang kita letak. Okey, banyak mana berat objek yang kita letak, dan daya ni pula banyak mana usaha yang kita letak. Okey, contohnya beban kat sini awak letak 10 kilogram. 10 kilogram kalau berat maksudnya awak kena darat dengan 10 lah, maksudnya 100 Newton. Daya pula 50 Newton. Daya tu adalah banyak mana usaha yang kita bagi, kita tekan dia kuat-kuat ke, ataupun kita letak ke objek lain sebagai nak lawan dengan beban tadi. So ada 3 benda. Yang pertama fulcrum, yang kedua beban, dan yang ketiga ialah daya. Yang mana satu dulu pun tak apa, tapi awak kena pasti dulu apa dia fulcrum. Fulcrum ni tempat titik sokongan. So apa yang dimasukkan tuas? Okey, Kuhan baca apa dia tuas? Tuas adalah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Tuas terdiri daripada 3 bahagian. Tuas merupakan mesin ringkas. Mesin yang kita tengok tu dalam mesin ni maksudnya satu benda yang memudahkan kerja kita. So ini adalah sebahagian daripada mesin ringkas. Yang kita nak belajar hari ni adalah mesin ringkas. Okey. Tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Sebelum tu, siapa yang ada buku teks, awak boleh tengok juga buku teks awak. Sekejap cikgu nak tunjuk buku teks. Okey, kalau buku teks kita di muka surat 181. Okey. So, ni adalah tuas yang membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Okey, kenapa kita kata kerja jadi mudah? Cuba bayangkan kalau sudu tak ada, kita nak buka penutup tin. Awak nak guna jari awak. Sakit tak jari? Sakit. Susah kan? Jadi menggunakan sudu yang ada tangkai yang panjang kat belakang dia, kita tekan maka penutup tin akan terbuka dengan mudah. Kalau tak ada sudu, susahlah. Jadi sudu pun boleh kita katakan sejenis tuas ataupun mesin ringkas. Yang kedua adalah pembuka botol. Ni contoh. Pembuka botol. So pembuka botol akan memudahkan kerja kita nak buka botol.
Kita nampak macam mudah tapi cuba bayangkan kalau tak ada pembuka botol, bukan mudah nak buka penutup botol yang tin tu daripada botol kaca. Sebab dia sangat ketat dia ketat. Okey, sekarang ni kita nak tengok tuas kelas pertama. Tuas ni ada 3 jenis. Tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. Okey, cikgu nak bagi awak satu cara mudah nak ingat. Okey, cara mudah nak ingat. Habis sini lah. Okay, cara mudah untuk kita nak ingat tuas-tuas tu, sekejap cikgu akan bagi. Sekarang ni kita tengok contoh ni contoh yang cikgu sebut tadi, iaitu pembuka tin. Ni dia pembuka tin. Yang dekat rumah kita tu pembuka tin tu ada macam-macam jenis pembuka tin, asalkan dia boleh buka tin lah, boleh buka botol, boleh buka tin. Okay. Ada juga orang gunakan buka tin guna sudu pun boleh. Okay, membuka penutup botol dengan pembuka botol. Atau kalau kita nak ubah, kita nak alihkan batu, awak nak golek-golekkan batu, nak golek guna tangan memang tak larat lah sebab badan kita bukannya kuat sangat. Takut lagi lepas golek batu tu kita pula sakit belakang. Okay. Takut ada kecederaan pada tulang kita. Jadi kita boleh gunakan tuas. Kita nak alihkan batu ni, kita boleh letakkan batu yang kecil di bawah kayu dan kita tui dekat belakang ni. Tui, orang Kedah panggil tui, sebenarnya kita tekan lah. Tekan dia ke bawah. So kat sini awak sepatutnya bila kita nampak saja ada gambar rajah Malaysia ringkas, awak dah kena set dalam kepala awak ada 3 benda. Cikgu Ahmad, benda pertama tadi ialah apa? Fulcrum. Yang kedua ialah beban. Dan yang ketiga ialah daya. Okey, fulcrum tadi titik kat mana yang kayu ni mula bergerak, titik mana dekat sini. So sini ialah fulcrum. Okey, beban tu objek kita duduk kat mana lah. So manusia objek kau, batu yang objek. Dia boleh jadi dua-dua. Kalau awak angkat manusia tu boleh jadi objek. Kita tengok usaha kita letak kat mana. So kalau usaha kita dekat tangan tu maksudnya daya dekat tangan ni lah. Sini daya. Okay, sini kedudukan daya. Dan tempat batu ni, tempat batu ujung pada kayu tadi tu, ini ialah beban. Okay. Sekarang kita tengok untuk kes hammer pula. Kali ni dia tak masuk, dia tak ketuk paku masuk ke dalam kayu, tapi dia nak cabut paku daripada kayu. So tempat paku kita cabut tu, yang ni ialah beban. Okay, tu beban dah. Kat mana dia mula berputar Kat mana dia mula berputar, kat sini. So ini adalah fulcrum. So kat mana daya, kita pegang hujung ni daya. Daya duduk kat situ. Dia duduk hujung Macam tu lah. So bila awak dah boleh mengenal pasti kedudukan daya, fulcrum dan beban, lepas ni akan mudah untuk awak nak kelaskan. Tuas ni kelas pertama ke, kelas kedua ataupun kelas ketiga. Okay. Jom kita tengok gambar lain. Gambar lain lah. Sekejap Cikgu buka buku teks. Pada buku teks boleh tengok. Ni dia. Contoh-contoh tuas ni dia ni tadi batu ni hammer, lepas tu yang ni sudu. Jom kita tengok sudu Yang ni beban tau. Yang dekat kat hujung sudu ni, yang ni beban lah sebab dia nak angkat tin punya beban kat sini. Dekat hujung ni beban. So dia corner kat mana, dekat sini dia akan mula tercungkit lah. Dia tercungkit kat sini, so sini fulcrum. Tempat kita pegang tangan kita tu kan, kita tekan sudu tu kan, yang tu adalah daya. So kalau pembuka botol pula, kita start corner dia, ni sudut dia hujung ni. Dia punya pusingan bagi benda tu, pembuka botol tu pusingan dia di situ. Jadi bila pusingan dia ke atas macam tu, fulcrum, beban, lepas tu hujung sekali daya. Okay.
Kalau awak dah boleh mengenal pasti kedudukan, kita boleh tengok pengelasan tuas. Okey. Kenal pasti dulu. Jom kita tengok player. Kenapa dia kata beban kat hujung sekali ni? Sebab ni adalah apa? Apa yang duduk kat hujung ni? Objek. Kat hujung ni ada objek. So bila ada objek, maksudnya kita panggil kawasan ni adalah kawasan beban lah. Kat mana dia start terbuka, tertutup, titik mana yang tak bergerak, dia duduk diam-diam saja. Tempat lain boleh bergerak, dia tak boleh bergerak. Yang tu kita panggil dia fulcrum. So fulcrum duduk tengah-tengah player. Okay, sini adalah fulcrum. Kedudukan fulcrum kat tengah-tengah ni. Tangan kita nak kapit-kapit tu duduk kat mana, kita nak angkat pi kan, kita nak bagi kat usaha kita, yang tu duduk dekat hujung. Okay, ni daya. Jadi bila kita dapat tiga-tiga benda ni, kita dah nampak kedudukan dia, kita tengok siapa duduk kat tengah lah ni. Beban ke, daya ke, fulcrum? Fulcrum. Siapa duduk? Fulcrum. Fulcrum duduk di tengah-tengah. Okey, penting nak tengok siapa yang dekat tengah tau. Beban ke, daya ke. Okey, kita tengok contoh kedua. Pembuka tin. Pembuka tin, beban duduk hujung. Macam dengan sudu tadi tengah buka apa? Sudu tengah buka tin tadi tu kan. Sekejap kawan awak tengah masuk. Siapa Hadika Gaming Sport ni? Siapa yang baru masuk ni? Boleh respon tak? Siapa yang baru masuk tadi? Radikal. Siapa dia? Saya Ya. Nama penuh awak apa? Muhammad Haikal Iskandar bin Samsua. Iskandar. Awak guna nama gaming sport tu. Cikgu ingatkan siapa dia je. Okey. Selamat datang. Kita tengah tengok pengelasan tuas. Cikgu nak awak kenal pasti dulu kedudukan bagi beban, fulcrum dan daya. Okey, untuk gambar yang kedua pula. Jom kita tengok gambar kedua untuk pembuka tin. Duduk hujung sekali ni. Duduk hujung sekali ni ialah beban sebab dia berat. Kita nak angkat tin susah nak pisahkan tin daripada dia punya tong tu. Okey, dekat tengah-tengah ni fulcrum sebab apa? Sebab dia mula nak tercungkit ke atas tu adalah titik kat mana dia mula nak pembahagian antara beban dengan daya dia duduk tengah-tengah. Dan tangan kita duduk hujung daya. Jadi apa yang duduk kat tengah sekarang ialah sekali lagi kita jumpa apa kat tengah-tengah? Beban. No. Beban duduk sebelah kiri. Tengah-tengah ni ada apa? Fulcrum. Tengah-tengah ni fulcrum. Okey, kita tengok gunting pula. Dekat hujung gunting, kita letak kertas. So kertas ni adalah beban kita. So beban duduk sini. Tengah-tengah yang dekat skru bagi gunting tu ialah fulcrum. Lepas tu tangan kita duduk hujung sekali. Jadi yang tengah-tengah apa dia? Fulcrum. Okey, fulcrum. So kalau kita jumpa tuas yang macam ni, kalau kita jumpa mesin ringkas yang macam ni, maksudnya tuas ni adalah tuas kelas pertama. Okey, tuas kelas pertama. Apa dia tuas kelas pertama? Tuas kelas pertama adalah tuas yang fulcrumnya terletak di antara beban dengan daya. So dia macam ni lah. Fulcrum dia duduk tengah-tengah. Beban duduk kiri atau duduk kanan. Okay, daya dengan beban boleh ubah lah kiri kanan tak kisah. Tapi yang tengah-tengah dia ialah fulcrum. Boleh ingat tak? So kalau tuas kelas pertama, Fulcrum. duduk tengah lah. Fulcrum. Awak ingat full lah, full. Awak ingat perkataan ni. Full BD. Apa dia full BD? Fulcrum, beban, daya kan? Okey, kalau fulcrum duduk tengah-tengah, dia adalah kelas pertama. Kalau beban duduk tengah-tengah, dia adalah kelas kedua. Kalau daya duduk tengah-tengah, dia adalah kelas ketiga. Jadinya sekarang ni, bila kita nampak je fulcrum duduk di tengah-tengah, maksudnya dia adalah kelas pertama. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, tengok gambar kereta sorong. Cuba tengok gambar kereta sorong.
Kereta sorong ni, tayar dia yang berpusing kat tengah, kat depan kita akan angkat. Bila kita nak bawa atas sorong, kita kena tarik pemegang tu naik ke atas. Sebab kita akan guna tayar depan saja. Kita tak guna tayar belakang tau. Dia bukan macam tolak troli. Kereta sorong ni hanya guna tayar depan saja. Tayar belakang tak ada tayar. Belakang ni sokongan saja. So, fulcrum dia duduk di depan. Fulcrum dia duduk di depan sekali. Okey. Bila fulcrum duduk depan, okey, kita letak pasiak ke tanah ke dalam ruangan tu, maksudnya itu adalah beban. Beban duduk tengah-tengah. Okey. Dan tangan kita duduk hujung sekali, duduk sebelah kanan sekali. Jadi sekarang ni apa yang duduk kat tengah-tengah? Fulcrum ke, beban ke, daya? Beban. Okey, bagus. Sekarang ni kita nampak beban berada di tengah-tengah mesin ringkas ni. Fulcrum duduk hujung sekali. Okey, fulcrum tu yang kita nak bagi dia jadi titik tengah lah. Kemudian untuk pemecah kekeras, okey, pemecah keras ni dia nak pecahkan ke kacang ke apa benda-benda yang keras tu, macam mana kita nak pecahkan. Kalau kita tumbuk, maksud kita terpelanting kan. So kita letak buah kekeras tu di tengah-tengah pemecah tu. Hujung sekali ni adalah dia punya fulcrum. Hujung sekali ni dia punya fulcrum. Beban kita tak tengah-tengah ni, buah tu duduk kat tengah-tengah. Tangan kita tolong kapit dia. Pecah. Okey. Daya adalah tangan kita, beban tadi objek, fulcrum duduk hujung sekali. Jadi kita nampak beban berada di tengah-tengah. Tadi cikgu bagi kat awak, cikgu kata full bidet, ingat tak? Kalau full bidet maksudnya full fulcrum duduk tengah-tengah, dia kelas pertama. Kalau B duduk tengah-tengah, beban duduk kat tengah-tengah, maksudnya dia kelas ke berapa? Kalau beban duduk tengah-tengah, dia kelas ke berapa? 2. Ya, bagus. Dia adalah kelas kedua. Tengok siapa duduk kat tengah. Ingat ni, full B, D. Kalau fulcrum duduk tengah, dia kelas pertama. Kalau B duduk tengah, kelas kedua. Kalau daya duduk tengah, kelas ketiga. Ingat, full B, D. Okay, next kita nak tengok bagi tuas kelas ketiga. Sebagai contoh adalah penyepit ais, apa lagi macam apa tu, penyepit makanan kan, penyepit spaghetti. Kat hujung sekali ni fulcrum lah. Tangan kita cepit dekat tengah-tengah. Hujung sekali ni lah kita angkat makanan kita, ais ke, makanan, spaghetti, kita kepit kat hujung. Jadi tangan duduk kat mana? Tangan kita lah ni duduk kat tengah-tengah. So bila tangan duduk tengah-tengah, kita anggapkan daya berada di tengah-tengah. Maka sekali lagi tengok balik formula cikgu bagi tu full bidet. Kalau fulcrum duduk tengah-tengah, dia kelas pertama. Kalau beban duduk tengah-tengah, kelas kedua. Kalau daya duduk tengah-tengah, kelas ketiga. So sekarang ni kita nampak daya yang berada di tengah-tengah tuas, iaitu antara fulcrum dan beban. Maka tuas ini kita boleh katakan tuas kelas ketiga. Okey, tuas kelas ketiga. Seterusnya kita nak tengok mancing ikan ni, joran. Okey, kat mana kita pegang? Kita tak pegang hujung ni lah. Kalau pegang hujung ni terlucut lah sekejap ikan main-main. Licin-licin terlucut. So kita akan pegang tengah-tengah. Sama ada pegang area sini ke, macam tu lah. So kalau ikan tu berat, kita makin ke depan. Tangan kita tu makin ke depan, kita pegang kan. Kalau pegang hujung takut sekejap tak larat nak cover lah berat ikan tu. Jadi kita pegang area dia adalah area tengah, iaitu daya. Tangan kita berada di tengah-tengah, maknanya joran merupakan tuas kelas ketiga. Okey. Kenapa beban di ujung? Sebab ikan di ujung, kita tangkap ikan ke berat kat sini. So beban ataupun objek dia duduk kat belah kanan sekali dan fulcrum tempat kita duduk. Kan nanti dia akan terangkat macam, bila kita angkat turun, tapi kedudukan yang ni tetap kekal dekat hujung kat perut kita tu lah. Okay, kedudukan fulcrum tu tetap dekat hujung perut kita. Jadi fulcrum tu jadi macam titik sokongan lah. Maka titik sokongannya kali ni duduk hujung sekali
Dan apa benda ni? Beban duduk di kanan sekali, daya di tengah-tengah. Makanya joran diklasifikasikan sebagai tuas kelas ke-3. Okey, jom kita tengok lagi. Peta pokok ni menunjukkan ringkasan pengelasan tuas. Okey. Contoh, yang ni sekejap lagi tolong buat nota tau. Ini kena buat nota. Sekejap lagi buat nota ni. Okey cikgu. Kita buat nota. Jangan lupa. Okey, tuas kelas pertama maksudnya fulcrum duduk tengah-tengah. Tuas kelas kedua, beban duduk tengah-tengah. Tuas kelas ketiga, daya duduk tengah-tengah. Contoh dia gunting, pembuka tin. Kalau beban kat tengah-tengah, pemecah kekeras, kereta sorong, daya pula joran dan forset. Cikgu nak bagi awak satu tugasan. Awak kena cari lagi satu contoh. Maknanya kena ada 3 contoh lah ni. Contoh pertama dia dah bagi gunting, yang kedua pembuka tin, yang ketiga awak kena cari. Okey, bagi tuas kelas kedua pun sama juga. Nombor 1 dia dah bagi pemecah kekeras, yang kedua kereta sorong, yang ketiga cikgu nak awak cari. Try cari. Duduk dalam rumah tu try tengok. Ini tuas ke tak? Ini memudahkan kerja ke tak? Dia ni tuas kelas ke berapa? Okay. Kita tak guna mesin tau. Benda ni tak ada guna mesin, tak ada guna elektrik. Okay, kalau tuas kelas ketiga pula contohnya joran, forset. So bagi satu lagi contoh. Macam-macam benda yang ada dalam rumah kita. Ada stapler, ada penyapu, ada apa lagi? Kita guna sudu nak makan kan? Sudu kita nak makan tu, masa kita tengah makan tu dia pun dah jadi tuas. Sudu, garfu, chopstick, tu semua adalah contoh bagi tuas. Tapi cikgu nak awak boleh masukkan dia ke tuas kelas pertama atau kedua, ketiga dan awak habaq pasal apa awak kata stapler tu adalah tuas kelas ketiga. Kalau stapler tuas kelas ketiga pasal apa? Sebab tangan kita duduk kat tengah-tengah cikgu. Contoh cikgu lagi kata kalau awak kata dia adalah tuas kelas kedua sebab tangan kita duduk di hujung sekali cikgu. Kat tengah-tengah tu fulcrum ke beban ke, awak kena cakap lah pasal apa penyapu tuas pertama ke kedua, ketiga. So yang tu cikgu akan masukkan dalam PBD awak. Jadi lepas awak dah siap buat nota ni, maksudnya dah ada nombor 3 tu awak send kat cikgu lah. Cikgu akan catat untuk PBD awak. Okey, seterusnya untuk aktiviti 8.3 ni, awak hanya nak yang cikgu bagi tadi lah. Cari maklumat tentang alat-alat yang digunakan. Tapi cikgu nak satu-satu dan awak lukis balik beban, daya, fulcrum. Jadi bagi setiap benda yang awak dapatkan tadi tu, katakan awak dapatkan stapler. Awak cakap stapler tu kelas kedua. Awak label lah balik dekat stapler tu. Kat mana dia punya daya, kat mana fulcrum dia, kat mana dia punya beban. Kalau penyapu pula kita pegang dia macam joran. Macam joran tapi dia ke bawah. Kan dia ke bawah. Tangan kita kat tengah-tengah. Beban kita hujung. So dia macam joran. So kalau macam joran dia adalah kelas ketiga. Awak lukis penyapu, kemudian awak labelkan. Okey, hujung sekali kat batang yang kena dekat dada kita ni, yang tu nama dia fulcrum. Tempat kita pegang menyapu kat tengah-tengah. Cuba bayangkan awak tengah pegang menyapu, awak pegang kat tengah ke kat ujung? Okay, kita pegang kat tengah. So daya kita kat tengah. Apa kita sapu? Kita tengah sapu sampah. Sampah kita tu beban. Beban duk hujung sekali. So beban awak label dia hujung sekali. Okay, so kat tengah-tengah adalah daya. So kalau dia daya, lepas dah label, baru awak nyatakan dia adalah kelas ketiga. Macam tu. So, yang tu lah tugasan awak. Kemudian untuk seterusnya adalah kita nak masuk bahagian iaitu momen daya. Okay, cikgu akan gunakan PowerPoint untuk tunjukkan momen daya. Okey, sebelum cikgu masuk momen daya, ada siapa-siapa tak ada soalan berkaitan dengan tuas ataupun tuas kelas pertama, kedua dan ketiga? Maksud tuas tu sendiri awak faham ke tak? Faham. Faham tuas tu adalah mesin ringkas kan? Okey, so tuas tu kenapa kita kata dia kelas pertama? Sebab apa? Sebab apa yang duduk kat tengah-tengah? Fulcrum. Fulcrum terletak di tengah. Ya, kalau tuas kelas kedua pula apa yang dekat tengah-tengah? Daya. No. Apa yang dekat Beban. tengah?
Beban. Beban. Okay, terus sekali ketiga apa yang kat tengah-tengah? Daya. Daya. Ya, okey, awak hafal ni. Full B. Awak ingat full B day. Okey, sebut semua sekali. Full B day. Full B Full day. Full B. Okey, yang mana awak sebut? Full B-Day. Okey, full B day. Awak sebut full, maksudnya kalau fulcrum duduk tengah-tengah, dia kelas nombor berapa? Awak sebut full dulu tadi kan? So dia kelas pertama. Satu. pertama. Sama. Kalau beban duduk kat tengah-tengah, dia kelas. 2. Kedua. Kalau Ah, daya kedua. duduk kat tengah, 3. Ketiga. 3. ingat awak hafal full B day lah. Full B day. Fulcrum, beban, daya. Okey. So cikgu rasa bahagian tu okey. Sekarang kita nak masuk momen daya. Apa dia maksud momen daya? Baca ni. Vanisha baca? Ya, cikgu. Okey, Vanisha baca momen daya. Momen daya. Daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap. Fungsi dan fulcrum. Kesan putaran atau fulcrum. Kesan putaran yang dihasilkan tersebut momen daya. Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Momen daya bergantung pada daya yang dikenakan dan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, terima kasih Vanisha. So bila kita sebut perkataan momen daya, dia cerita tentang kesan putaran. Okey, kesan putaran. Contohnya yang ni adalah kita punya spanner. Okey, spanner. Nak buka apa? Nak buka skru kan? Bila kita nak buka skru, kat mana kita nak pegang? Kita nak pegang yang dekat dengan skru ataupun nak pegang dekat dengan yang jauh dengan skru? Siapa boleh? Dekat jauh. Yang Dekat jauh B. ke yang dekat? Yang mana yang senang kita nak buka? Kita nak pegang yang tempat A ke tempat B? B. B. A. Contoh dia macam ni lah. Ni pintu. Ni pintu. A. Okey, sekejap kita tengok Ni ensel Ni ensel pintu. Okey, ni pemegang pintu. Ni pemegang pintu. Bila kita buka pintu, kita akan pegang dekat pemegang, betul? Ada tak orang pegang dekat ensel nak buka pintu? Tolak. Nak tolak pintu, nak tarik pintu, kata kita nak letak dia dekat mana? Kita nak letak pemegang kita dekat A ke kita nak letak dekat B? Ensel duduk sebelah sini. Sini ensel pintu lah. Okey, kita nak letak pemegang dekat tempat A ke nak letak dekat tempat B? Pasal apa orang tak letak dekat A? Susah kan kita nak tolak pintu kalau dari dekat dengan ensel dia, betul tak? Kalau kita buat pemegang pintu dekat dengan ensel, maksudnya awak perlukan daya yang besar untuk awak nak tolak pintu tu. So same case lah dengan spanner ni. Kalau awak buat dia, awak pegang dekat tempat yang jauh, maka mudah untuk awak nak pusing dia. Jadi kalau kita buat pemegang pintu, tombol pintu tu kita letak dekat jarak yang paling jauh dengan ensel. Sebab tu awak tengok pemegang pintu, mana ada orang buat tepi ensel, dia akan letak hujung sebelah kanan. Kalau ensel sebelah kiri, maka pemegang pintu sebelah kanan, sebab tujuan dia kita nak tolak tu supaya mudah. Sedikit daya pun dah boleh menolak pintu. Kalau awak tolak daripada ensel, susahlah, pintu boleh bergerak tapi memerlukan daya yang cukup banyak lah. Itu maksud dia. Okay. So momen daya ni dia bergantung pada daya yang dikenakan. Okay, tengoklah awak tolak sikit ke tolak banyak. Dan jarak tegak. Maksudnya kalau pintu tu jarak dia daripada ensel lagi jauh, lagi bagus. Okay, lagi jauh, lagi bagus. Okay. Contoh momen daya adalah apabila spanner digunakan untuk kita nak ketatkan nut dan semasa membuka pintu. Ni contoh buka nut dan buka pintu ni dua perkara yang berbeza tau. Buka nut tu nak buka skru-skru tu lah. Kita pegang dekat hujung. Okay, kita pegang kat hujung. Jangan pegang dekat. Awak pegang kalau tangan awak dekat sini, jarak dia pendek, jarak dia dengan nut tu pendek, maka awak perlu kena letakkan usaha yang banyak lah. Susah nak buat kerja. Awak pegang dekat hujung, bagus. Begitu juga dengan pintu lah. Fungsi ataupun fulcrum ni yang tempat ensel tadi tu, dia adalah tempat titik sokongan. Maksudnya dia tak bergerak dah. Dia akan jadi tempat permulaan pergerakan. Tempat permulaan pergerakan tu kita panggil dia fungsi ataupun fulcrum lah.
So lagi jauh jarak dia daripada fulcrum, lagi banyaklah momen daya yang akan terhasil, lagi mudahlah kerja yang dilakukan. Okey. Cara nak kira momen daya. Macam mana kita nak kira momen daya? Kita kata berkesan ke tak aku pegang dekat tempat dekat dengan jauh ni. Ni formula dia. Momen daya, formula dia adalah banyak mana daya yang kita kenakan darab dengan jarak. Okey, darab dengan jarak. Jadi daya unit dia Newton, jarak pula unit dia meter. Jadi banyak mana daya Newton, meter. Kalau daya kita 10 Newton, jarak dia 10 meter, so jawapan kita nanti 100 Newton meter. Okey. Contoh, kita nak kira kita nak try kira. Jarak daripada pangsi ataupun fulcrum tadi tu ke tangan ialah 20 cm. Okey, kita kena faham unit tadi dia bagi kat kita unit momen daya ialah Newton meter. Maksudnya kalau sebarang unit lain daripada meter kita kena tukar dulu. So dalam kes ni dia bagi kat kita adalah sentimeter. 20 sentimeter adalah bersamaan dengan 0.2 meter. Okey. 0.2 meter kita darab dengan formula dia daya darab jarak. Jadi daya dia 50 Newton, tak boleh darab dengan 20 tadi lah sebab 20 tadi cm. Kita kena darab dengan 0.2 meter. Jadi bila kita tekan kalkulator kita dapat 10. Unit dia salin balik yang ni Newton, yang ni meter. So jawapan kita 10 Nm, Newton meter. Ni momen daya ni dia ada dua arah. Okey. Kalau benda yang pusing-pusing ni dia ada dua arah. Sama ada arah dia ikut jam ataupun arah dia lawan jam. Jadi kalau macam rumah kita, kita tahulah pintu kita nak buka tolak ke tarik ke apa semua tu atas kita lah. Begitu juga dengan nut. Ada nut yang kalau kita nak ketatkan dia tu ikut jam, ada yang lawan jam. Okay. Macam kepala paip. Kepala paip kita kan kepala paip macam ni contoh dia. 1, 2, 3. Okay. Kepala paip dari atas awak pun putar lah kepala paip ke kanan ke kiri ke macam tu. Kalau kepala paip kita ni dia punya ni lagi panjang lagi bagus. Awak nak putar dia ke hujung pun senang. Kalau kepala paip kita tu pendek, okay, dia pendek, so susah awak macam kita kata apa, dia macam senang susah kita nak bagi ketat, okay, senang terlucut, nak buka kena buka ketat-ketat lah dia, dia perlukan usaha yang banyak sikit. Kalau kepala paip tu dia panjang, senang awak nak pusing. Ni cikgu tak gambar dari atas lah contohnya. Ni dia boleh jadi ikut jam ataupun lawan jam. Okay, macam mana kita nak tambah momen daya? Momen daya ni maksudnya kita nak tambah kekuatan. Maknanya kalau kita nak ketatkan skru tu, kita nak bagi skru kita tu ketat betul-betul. Kita nak bagi dia cepat, ketat. Kalau kita nak tutup ayam tu, kita nak tutup ayam cepat-cepat. Kalau kita tengah buka pintu tu, kita nak pintu kita tu tertutup cepat-cepat. Macam tu maksud dia. So macam mana kita boleh tambah momen daya? Yang pertama, kita boleh tambah daya tu sendiri. Awak tolaklah pintu tu kuat-kuat, gedegang, tutup pintu. Awak pusinglah kepala paip tu cepat-cepat. Tu daya. Okay, yang kedua adalah jarak daripada pangsi. Awak kena pegang hujung sekali. Awak tak mau pegang dekat pemegang pintu, awak pegang dekat hujung pintu pun boleh. Tapi jagalah tercepit tangan sekali, teriak. Okay, momen daya yang lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh. Jadi lagi jauh daripada titik putaran, lagilah bagus. Okay, lagi jauh, lagi bagus. Okay. Untuk tuas. Kalau tuas yang biasa, iaitu tuas kelas pertama, kenapa cikgu kata tuas kelas pertama ni? Cuba abang kat cikgu Ustaz. Rajah 88. Fulcrum dekat tengah. Pandai. Sebab fulcrum duduk di tengah-tengah, pandai. Okey. Untuk kes fulcrum kat tengah-tengah, dia tak sama macam pintu tau. Sebab pintu tadi, fulcrum dia duduk hujung sekali. Gambar pintu tadi mana? Gambar pintu tadi. Ni, pintu duduk kat sini.
Ni fulcrum duduk hujung. Okay, pintu tu sendiri adalah beban dan tangan kita daya duduk di sebelah kiri. So bila beban duduk tengah-tengah, dia adalah kelas ke berapa? Full BD. Dia kelas kedua. Kalau kes untuk yang cikgu tunjuk gambar awak kata tadi tu kelas pertama, fulcrum duduk tengah-tengah. Pengiraan dia masih guna formula yang sama. Tetapi awak kena faham dari fulcrum. Okay, dari fulcrum. Okay, jom kita tengok nah. Berat beban menghasilkan momen daya. Ni, beban ni. Dia sendiri pun ada momen daya dia. Daya pun ada juga momen daya dia. Yang ni momen daya. Jadi daya ni akan hasilkan momen daya lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu keadaan mengufuk. Okey, contoh dia senang macam ni. Ini macam papan jongkit. Ini macam papan jongkit nah. Kuhan duduk sini. Berat kuhan, jisim kuhan 50 kg. Mana ada sampai 50 kg. Kuhan, awak punya jisim berapa? Berat awak berapa? 51. Yo, 51 je kan awak ringan lah. Cuti sekolah tambah berat lah. Ya. So, kuhan punya berat ialah 510 Newton. Okay, sebab dia kata jisim dia 51 kg. Okay, Vanisha. Vanisha punya berat berapa? 42. 42. Okey, maksudnya berat awak 420 Newton lah. 42 tadi kilogram tau. Jisim. Okey, so antara Kuhan dengan Vanisha, siapa yang lagi berat sekarang ni? Saya. Okey, Kuhan. Kuhan lagi berat. So kalau mereka naik jungkang-jungkit, Kuhan mesti duduk ke mana? Dekat belakang. No, Depan. Kuhan akan turun ke Bawah. bawah dan Vanisha akan naik ke Atas. atas. Itu yang dimaksudkan dengan momen daya yang ikut jam ataupun lawan jam. Okey, bila berat duduk ke kanan, maka yang ringan akan naik ke atas. Anak cikgu masuk bilik. Meh. Sana. Meh, huruf mak. Dah. Dah. Kita belajar. Okey. Momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban kalau papan tadi seimbang. So macam mana Vanisha nak bagi Kuhan terangkat balik ke atas? Itu cerita dia. Ataupun Kuhan nak bagi Vanisha turun ke bawah. So dua-dua boleh berfungsi. Macam mana kita nak buat? Inilah yang dikatakan jarak tadi tu dengan beban dia. Jadi Kuhan boleh tutup pintu kan? Jadi Kuhan mungkin boleh kurangkan sikit momen daya dia dengan cara Kuhan tak boleh duduk hujung ni. Mai ke tengah sikit. Kuhan ubah tempat dia mai ke tengah sikit. So jarak dia dah berkurang. Bila jarak dia berkurang, nanti akhir sekali momen daya jadi seimbang. Contohnya, yang ni 1 meter. Bila kita darat dengan daya, kita akan dapat 420 Newton meter. Sebelah Kuhan, 1 meter darat dengan 510 dapat 510 Newton meter. Kita tak mau Kuhan duduk bawah. Kita nak bagi mereka seimbang. So caranya ialah kena cari satu jarak yang boleh menghasilkan nilai yang sama iaitu 420. So macam mana? Awak kena darat dengan apa? Macam tu. So kita kena darat dengan satu nilai, mungkin kosong kalau kita try lah. Darat dengan 0.8 jadi apa? Kalau kita darat dengan 0.8, 40. Okay. So 40.8, Kuhan pula kalah. Kalau kita ambil 0.85, contoh 0.85 mungkin awak akan dapat 420. Okay. So kalau kita duduk pada jarak yang tertentu, awak akan dapat momen daya yang tidak sama lagi dengan 510. So kalau Kuhan nak bagi Vanisha menang, Kuhan kena main lagi depan. Sebab apa? Nanti Vanisha akan turun ke bawah. Sebab awak punya momen daya kalau awak duduk pada jarak 0.8, okay, 0.8 awak punya momen daya hanyalah 40.8. Okay, 40.8. 408. Nak banding dengan Vanisha 420.
Okay. Siapa yang momen daya dia lagi besar, dia akan ke bawah. So orang yang pandai masa dia main joget-jongkit, kalau dia nak menang, dia kena duduk hujung sekali. Okay, dia kena hujung sekali. Kalau dia duduk tengah, dia akan kalah. Kecuali lah badan dia memang besar, tak apalah. Tapi kalau dia badan kecil, dua-dua duduk hujung, tu main-main biasa budak-budak kecil tu tak ada masalah lah kan. Ini kalau kita nak buat pertandingan, awak kena ambil yang hujung sekali. Sebab hujung sekali akan memberikan momen daya yang paling besar. Okay, jadi formula dia beban darab jarak beban. Okey. Jadi kita tengok contoh. Ada budak duduk di sebuah papan jongkit. Yang pertama ialah Jayin. Jayin ni jisim dia kita tak tahu tapi beban dia 200 kg. 200 Newton. So kita assume mungkin berat jisim dia 20 kg lah. Wehong pula 300 Newton, mungkin dia adalah 30 kg. So secara logiknya kalau mereka duduk pada kedudukan yang sama jarak daripada fulcrum, Wehong mesti akan menang. Okay, Wehong mesti akan menang. Tapi sekarang ni dia cakap papan jongkit itu diseimbangkan. So macam mana dia boleh diseimbangkan sedangkan adik dia lagi ringan? Adik dia yang lagi ringan ni, dengan dia kalau ikutkan adik dia akan kalah. Tapi dia kata papan jongkit ni tetap berada dalam keadaan seimbang. So rahsianya ialah abang dia mengalah. Abang dia datang ke depan sikit, jarak 2 meter, dan adik dia kena duduk lagi jauh. Sebab kita nak hasilkan satu momen daya yang sama. Jom kita kira momen daya bagi Wehong dulu. Momen daya bagi Wehong ialah daya darab jarak. Okey, so dia dapat 300 Newton darab dengan 2 meter sama dengan 600 Newton meter. Kita nak bagi dapat 600 Newton meter juga dekat sebelah Jayin. So 200 Newton kena darab dengan apa supaya kita boleh dapat 600 Newton meter. So kita kena darab dengan apa? Kena darab dengan 3 meter. So bila sebelah kiri 600 Newton meter, sebelah kanan pun 600 Newton meter, maka papan jongkit tersebut akan jadi seimbang. Faham? Okey, jadi Jayin jarak dia kena duduk 3 meter dari fulcrum dan abang dia duduk dekat. Tak sampai 3 meter. Abang dia duduk 2 meter sahaja. Jadi mereka akan sentiasa seimbang lah. Taklah adik dia asyik kalah kan. Jadi abang dengan adik tu sama-sama fight. So kalau nak bagi abang turun ke bawah, kena tekan ke bawah lagi lah badan dia. Tapi dari segi keseimbangan tu sama. Okay, boleh faham tak? Boleh nampak tak? Faham lah? So maksudnya sebelah kiri fulcrum dengan sebelah kanan fulcrum, nilai dia mesti sama bila kita darab antara daya dan jarak. Daya dan jarak, nilai dia kiri kanan mesti sama. Okey, jom kita tengok lagi satu contoh. Tapi kali ni dia melibatkan bukan jongkit. Dia lawan dengan orang pula, dia tak lawan dengan manusia. Tadi manusia lawan manusia kan. So lah ni, yang ni adalah daya. Daya di ujung. Sebab apa cikgu kata daya di ujung? Sebab tangan kita di ujung. Batu duduk tengah-tengah. Batu duduk tengah-tengah ni maksudnya apa? Daya ke beban ke fulcrum? Cuba ingat balik. Apa yang kat tengah-tengah ni? Dia nak bagi jadi jongkit kan? So tengah-tengah Fulcrum. Fulcrum. Ya, kat tengah-tengah ni fulcrum. Okey, dekat batu ni apa ni? Objek ni kita panggil apa? Beban. Ya. Beban. Bagus. Jadi dia kelas berapa? Kelas 1. berapa? Full bidik. Okey, so dia adalah kelas nombor Pertama. 1. Kelas pertama. Jadi kelas pertama kita boleh guna formula beban, darab jarak beban sebelah kiri mesti sama dengan daya darab dengan jarak daya ni. So lah ni dia kata seorang lelaki cuba menggerakkan batu yang jisim dia 100 kg. So kita tahu yang 100 kg ni daya dia akan jadi 1000 Newton. Jadi beban sebelah kiri ni adalah 1000 Newton.
Menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. Jarak antara batu besar dan batu kecil adalah 0.5 meter. Jarak ni 0.5 meter. Dan jarak antara lelaki itu dan batu kecil adalah 2 meter. Jarak tangan dia sampai ke batu tu adalah 2 meter. Jadi banyak mana daya yang lelaki tersebut kena bagi? Okay, kita cari yang tengah-tengah dulu. Okay, kita buat kiri kanan lah. Kiri tu batu. Batu tu beban dia adalah 1000 Newton. Darab dengan berapa jarak daripada batu kecil dengan batu besar? Daripada batu besar ke fulcrum tu berapa? 10.5 meter. Bukan 10. 0.5 meter. 0.5 meter. Okey, bila kita tekan kalkulator 1000 Newton darab 0.5 kita dapat 500 Newton meter. Ni sebelah kiri tau. Okey, sebelah kanan pula. Sebelah kanan ni bahagian yang pemegang tu. Okey, kita kena ambil daya tu darab dengan 2 meter, mesti nak kena dapat 500 Newton meter. So apa darab dengan 2 dapat 500? Daya dia mestilah 250 Newton. Barulah 250 darab 2 barulah kita boleh dapat 500 Newton. Jadi sepatutnya daya yang dikenakan kalau sekadar 250 Newton saja, dia hanya boleh bagi seimbang batu. Kalau kita nak golek batu tu, kita perlukan daya yang lebih. Mungkin awak perlukan daya sebanyak 251 Newton. Maka batu tu akan terangkat. Dia berjayalah lelaki tersebut untuk mengalihkan batu tersebut. Okey. Sekejap Cikgu padam balik yang cikgu conteng tadi. Ini adalah penyelesaian yang diberikan daripada buku teks. Awak boleh guna kaedah yang cikgu bagi tadi, kiri kanan. Ataupun boleh je nak guna contoh yang ada daripada buku teks. Okey. Kalau daripada buku teks, dia gunakan nak cari daya. So kita macam guna persamaan linear lah. Beban darab jarak beban sama dengan daya darab jarak daya. Nak cari daya tinggal sebelah sini. Beban jarak beban dapat beban BJB tu bahagi dengan jarak daya. Dimasukkan je lah nilai. Beban 1000, darab jarak beban 0.5 bahagi dengan jarak daya 2 meter. Sudah sekali daya yang kita dapat ni, nilai dia ialah 250 Newton. Okey, habislah setakat tu untuk pelajaran kita hari ni. So apa kerja sekolah kita hari ni? Yang pertama tadi cikgu bagi kat awak kena buat nota untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Okey. Yang kedua ialah cikgu nak awak buat nota untuk momen daya. Okay, ni yang pertama tau, nota yang ni kerja pertama. Kerja yang kedua adalah momen daya. Okey, kena tengok nota dia. Sekejap cikgu akan post balik. Kemudian yang ketiga kena salin contoh momen daya. Okey. Contoh bagi ni tak payah. Kena ni contoh 1, contoh 2. Okey. Cukup waktu je. Okay, nampak Dan sekejap lagi cikgu akan hantar balik gambar-gambar ni dalam kita punya grup WhatsApp. So tak ada latihan formatif, tak ada kuis hari ni. Okey. So setakat tu saja. Ada sebarang soalan untuk diajukan kepada cikgu? Tak ada. Tak ada? Okey. Okey, kalau tak ada, setakat tu saja. Cikgu ucap terima kasih kepada semua yang join. Untuk kehadiran, jangan lupa tulis GM . Kalau awak masuk dalam Google Meet hari ni, tulis GM. Okey. Bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Bye.